Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam perkara-perkara yang dilarang lah, yang diharamkan adalah haji dan umrah. Jadi kita bicara dah siapa ni 3, 4, 5 Mekah kau dah. Kita pergi kenal lah. Tulis di kitab ni kelima, tapi kenal lah sebenarnya. Di antara yang diharamkan bagi orang berihram melakukan senggama. Maka kalau orang berihram melakukan senggama baik pada kubur maupun dubur dah. Jima' dah. Sekalipun pada dubur atau kubur binatang dengan berlapik kondom sekalipun. Dan dengan sengaja lagi tahu haramnya dengan pilihan sendiri. Bukan kena paksa dah. Sebelum bertahallul awal haji dah. Sebelum tahallul awal lagi dah. Dan sebelum selesai pekerjaan umrah. Maka rosaklah ibadahnya. Sekalipun yang melakukan senggama itu budak ataupun kanak-kanak sekalipun. Kerana Allah melarang melakukan senggama dalam ihram, dalam firman Allah Ta'ala. Ya, maksudnya rosak terus lah, tak boleh nak jadi tahun tu, nak qada tahun depan lah. Fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh rafas, kecek lucah. Wala fusuq, berbuat fasik. Wala jidal fil hajj, dan berbantah-bantah dalam masa mengerjakan haji. Surah Al-Baqarah ayat 101. Larangan dalam ayat ini menunjukkan haramnya dapat merosakkan haji. Maka umrah dikiaskan dengan haji. Bersenggama antara dua tahallul awal dan tahallul sani tu tak? Tidak merosakkan ibadahnya. Sekalipun ia masih dalam keadaan ihram, namun ihramnya pada waktu itu sudah dianggap lemah. Dia tak sampai rosak tu lah. Maksudnya tidaklah sampai kena qada tahun depan lah. Punah dah haji tahun tu, haji tahun tu jadi lagi, tapi jadi lemah lah. Demikian juga bersenggama kerana lupa atau jahil hukumnya atau dipaksa oleh orang, maka ibadahnya tidaklah rosak. Yang disamakan dengan orang yang memakai kain yang berjahit serta bertangkup atau memakai wangi-wangian kerana lupa atau kerana jahil haramnya, dia tak tahu dah. Jadi dia tidak sampai tahap tu dah. Kerana bersenggama pada saat itu dianggap sebahagian dari tamattu'. Bersenang-senang tamattu' dah. Dan atau yang dapat dipengaruhi oleh lupa dan jahil. Jadi benda ni jahil ni dilebuh dah. Jangan kita cepatlah orang kena dam. Kalau kata tegur, awak ni tak boleh kacing gini. Dia pun pecek cepat boleh, tak kena dam lah. Tapi kalau dia berlengah-lengah tu baru kena dam lah. Gitu lah. Wajib bagi orang yang melakukan senggama yang ibadahnya rosak, menyempurnakan ibadahnya rosak itu. Tapi kena sempurna juga. Tak jadi-jadi pun sempurna sampai habis dah. Dan wajib pula mengqadakannya dengan segera terdepan, selalu terdepan. Sekalipun ibadah sunat. Ibadah sunat haji, sunat kau apa dah buat dah sebelum tu, dia kena buat pula lah. Dan ibadah qada dianggap sebagai pengganti ibadah yang rosak. Maka kalau ibadah yang rosak itu fardu, maka qadanya pun jadi fardu juga. Kalau yang rosak itu sunat, maka ibadah qada itu pun sunat juga. Itu mengikut keadaan masalah kita lah. Masalah itu ada kata wajib Allah ni. Kita ni hak sunat, hak fardu dah. Wajib bagi orang berihram qada memulai ihramnya dari tempat di mana ibadahnya yang rosak dimulai. Kalau berihram sebelum miqat, namun kalau berihram dari miqat, maka hendaklah berihram dari miqat juga. Dan juga wajib membayar kafarah dan dam, iaitu dam tertib dan ta'dih, hak kita baca sebelum ni lah. Umrah biasa untuk baca haji dah. Umrah pun boleh jadi rosak juga walaupun sementara dah. Haji ni lama lah sikit, mudah terbabah dah. Tapi kalau umrah ni sementara pun ada terbabah, kena bayar juga dah. Wajib menyembelih seekor unta yang dapat dijadikan korban, sekalipun ibadah yang rosak itu ibadah yang sunat. Jadi kena sembelih unta lah kalau tubuhan ni lah. Walaupun umrah sunat ke. Haji sunat ni jarilah ada juga lah. Tapi nak yang boleh kalau sunat pun, kalau buat masa tu, dia kena denda dah.
Kalau tidak mampu menyembelih unta, wajib menyembelih seekor sapi yang memadai dijadikan korban. Kena cari lembu pula. Murah sikit dah. Maka kalau tak mampu, wajiblah menyembelih seekor kambing yang dapat jadi korban. Kalau guna kambing ni. 900. Kita kata mula 5,000, lepas 2,000, lepas tu 900 gitu dah. Maka kalau juga tidak mampu menyembelih seekor kambing, wajiblah memberi makan seharga seekor unta yang disedekahkan kepada orang fakir miskin di tanah haram. 5,000 sedekah orang miskin di sana. Dan kalau tidak mampu memberi makan, wajib berpuasa sebanyak hari yang dinilai 1 mud per hari yang sebanyak harga seekor unta. Banyak mana tak? Kalau kurang 1 mud, dicukupkan menjadi 1 mud kerana puasa tidak dapat dibahagi-bahagikan. Jika sehari 1 mud, 7 riyal darat lah. 5,000 berapa hari je. Sekata hari berapa hari. Itulah kira dah. Jadi ke-6 tu ke-7 dah. Itu perkara yang membatalkan merosakkan haji. Perkara yang diharamkan ketika umrah dan haji. Yang ke-6 dah. Yang ke-7 pula. Di antara yang diharamkan bagi orang berihram, memburu binatang perburuan darat yang liar lagi halal dimakan, atau perburuan yang dilahirkan dari binatang perburuan. Yang disebut di atas, atau binatang yang dilahirkan dari binatang yang lain. Jadi buru lah, binatang buru, kita boleh buru. Binatang tu ni tidak buru dah, tapi lahir daripada mak pak dia yang liar lah. Jadi kita buru juga. Jadi super tular juga lah. Umpamanya anak keldai hutan yang liar dengan keldai peliharaan. Atau anak kambing dengan kijang. Atau rusa atau anak dabun dengan harimau dubuk dah. Maka haram bagi orang berihram berburu seperti itu. Baik dengan dibunuh atau ditangkap atau dijerat atau dengan cara-cara lain yang dapat menyakiti binatang buruan yang sampai mengejutkannya. Semua binatang buruan tu kalau kita perangkat dia pun tak boleh berlaku. Siapa kerimau, apa pun kijai dan semua kali lah. Allah Ta'ala firman, wa hurima alaikum saydul bari ma dumtum hurma. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Surah Al-Maidah ayat 9. Dapat difahami dari yang dikuraikan di atas bahawa tidak haram memburu binatang yang dilahirkan oleh binatang liar yang tidak dimakan dagingnya. Dengan binatang jinak. Jadi ada nate tu dia capu antara boleh makan, contoh tadi kita riman dengan dubuk dah. Ada setengah mazhab kita kata dubuk boleh makan dah. Jadi jadi anak gapo tahulah dah. Contoh juga kata dah dengan yang dimakan dagingnya seperti anak harimau dengan kambing dah. Ya temu tu anak harimau dengan kambing. Jadi tu bi anak gapo tahulah. Jadi anak dia pun tak boleh itulah. Tidak haram kata dah. Pasal harimau tak boleh makan dah. Kambing boleh makan dah. Kambing bukan binatang beruai, bukan binatang liar dah. Jadi kalau tu bi anak situ, kalau jadilah kata dah. Boleh makan dah. Tapi kalau binatang tu binatang memang liar, anak dia campur dengan anak liar dah. Yang boleh dimakan yang liar dah. Contohnya keldai hotel dengan keldai peliharaan lah. Jadi kita buru hak tu, makan hak tu, anak kepada hak tu pun dia kira tak boleh juga dah. Dan juga tidak haram memburu binatang yang dilahirkan oleh 2 ekor binatang yang tidak boleh dimakan. Salah satunya. Dan binatang liar seperti anak keldai peliharaan dengan harimau dah. Jadi keldai peliharaan tu tak boleh makan. Harimau tak boleh makan kot. Jadi anak dia tak boleh makan dah. Keldai liar tu boleh makan. Kedai peliharaan tak boleh makan dah. Jadi tak boleh makan dah. Kalau anak dia pun tak boleh makan. Begitulah nak. Tidak haram memburu binatang yang dilahirkan oleh kedua binatang jinak. Yang salah satu tidak boleh dimakan seperti bagal. Sekalipun dari binatang jinak yang berubah menjadi liar. Jadi tidak haram berburu binatang yang kedua-duanya jinak lah. Kambing dengan lembu apa dah. Jadi anak tu beli apa tu tak ada masalah. Walaupun jadi liar lepas tu dah. Tidak haram memburu binatang laut terkecuali yang boleh hidup di darat. Seperti burung yang dapat menyelam dalam air, maka haramlah memburunya. Ikan tidak kira buru lah. Walaupun kita tangkap ke apa dah. Walaupun kita buru sungguh dah.
Dan kalau diragukan keadaan binatang itu apakah dapat dimakan atau tidak, kalau jeking tidak, atau binatang darat atau bukan, atau binatang liar atau bukan, maka tidaklah wajib membayar fidyah, tetapi sunat saja bayar fidyah. Gitulah dah. Haram juga mengambil sesuatu yang berasal dari binatang perburuan seperti telur, susu dan bulunya. Bulu binatang itulah yang diburu dah. Yang masih melekat pada tubuhnya, maka wajiblah mengganti nilainya, dan kalau menjadi milik orang lain, wajiblah membayar harganya ditambah dengan fidyah. Jadi bayar dulu nilai harga dia, bayar denda ke apa, bayar ganti rugilah, lepas tu baru bayar fidyah. Pada siapa berihram dan pada saat berihram memperolehi binatang perburuan, maka hilanglah hak miliknya terhadap binatang perburuan itu. Dan wajiblah melepaskannya sekalipun sudah terhalu. Jadi ihram, lepas tu baru orang beri binatang perburuan, hilang miliknya. Lepaslah. Pada siapa peroleh perburuan itu sebelum dilepaskannya, sebelum ihram lah. Salah siapa boleh perbuat itu sebelum dilepaskan, maka menjadi miliknya. Namun kalau diperolehinya sebelum berihram, maka tidaklah wajib melepaskannya. Kali boleh binatang berbuat itu sebelum ihram, siapa kami ikut dah. Boleh tak? Haram berburu dan mengambil semua binatang buruan yang disebutkan di atas tanah haram, sekalipun tidak berihram. Kalau tanah haram tak boleh buru langsung, tak kira lah dia orang niat ihram nak umrah haji ke atau tidak dah. Kerana menghormati tanah haram pula. Jadi kalau tanah haram betul dah, tak boleh dah. Jadi ada miqat tu tak sampai tanah haram lagi dah. Tidak mesti miqat tu sampai tanah haram dah. Tapi tan'im lah, tanah haram dah, batas halang itu tidak lah, tidak mestinya. Jadi sampai miqat walaupun niat situ, kita boleh buru orang ihram. Tapi sampai tanah haram ni semua tak kira orang niat ihram atau tidak, dia tak boleh buru belaka lah. Kalau dilepaskan oleh orang yang tidak berihram akan anjingnya atau anak panahnya dari tanah haram, atau dari tanah halal kepada binatang perburuan yang seluruh tubuhnya berada di tanah haram. Binatang berburuan itu di tanah haram, walaupun asal daripada tanah halal apa panah tu dah, atau anjing yang dilatih untuk menangkap berburuan. Atas sebelah kakinya di tanah haram, jika kakinya yang berada di tanah haram itu dipergunakan untuk menginjak, kerana hukum binatang itu dikuatkan yang haram dia. Jadi dikira haram lah lepas sebelah kaki dia binatang tu. Tak boleh kita buru kalau binatang itu telah berada di tanah haram. Kalau binatang perburuan lain dari tanah haram ke tanah halal, kemudian dibunuh di tanah halal, tidaklah wajib menggantikannya. Kalau binatang perburuan lain lari dari tanah haram ke tanah halal, kemudian dibunuh di tanah halal, tidaklah wajib ganti, pasal dia tidak berada di tanah haram. Ini kalau orang bukit ihram lah dah. Demikian juga kalau binatang perburuan itu dari tanah halal lari ke tanah haram, kemudian kembali lagi ke tanah halal, lalu dibunuh di tanah halal, tidaklah wajib mengganti, tidak wajib bayar fidyah ganti dah. Kalau seorang berdiri di tanah haram, kemudian keluar ke tanah halal untuk memasang jarat umpamanya, lalu kena binatang perburuan, tidaklah menggantikan. Ya, setanah di Mekah, tanah haram deh. Lepas tu dia keluar sikit, buat apa saja juga. Tidak binatang mari, kena juga dia di tanah halal lah. Maka dia tak bayar, tak wajib bayar ganti dah. Dan juga tidak mengganti membunuh binatang perburuan yang kepalanya termasuk dalam batas tanah haram, sedangkan seluruh kakinya berada di tanah halal. Pula dah. Kecuali kalau sampai anak panah umpamanya ke kepalanya di tanah haram, maka wajiblah menggantikannya. Tapi kalau panah tu kena tepat kepala dia, kuasa tanah haram, kena ganti jugalah. Sebab dia mati sebab kuasa tanah haram. Gitulah. Solat. Wallahu a'lam, sekat tu sajalah. Subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.